Salam sejahtera yang dihormati pensyarah Profesor Dr. Muhammad Ali bin Hanifah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Jayaraj Tawamtu, nombor matriks 282940. Kali ini saya membentangkan tugasan individu saya SADN 1033 Kenegaraan Malaysia berkaitan bab 4 nasionalisme. Pengenalan nasionalisme atau fahaman kebangsaan sangat penting dalam usaha pembentukan bangsa dalam sesebuah negara. Malaysia turut telah menyaksikan sejarah pembentukan negara dan bangsa dengan gerakan perjuangan rakyat iaitu nasionalisme. Menurut Hans Kahn, nasionalisme merupakan gerakan untuk menciptakan masyarakat yang lebih terbuka dan untuk mendapatkan kebahagiaan perseorangan bagi menjamin kemerdekaan warga negara dan membebaskan akal dan fikiran. Manakala, menurut R.S. Chawan, nasionalisme merupakan pemikiran dan tindakan yang menunjukkan cinta kepada bangsa dan negara. Konteks Asia Tenggara, semangat nasionalisme wujud dengan serius pada abad ke-20. Bentuk dan perkembangan nasionalisme. Dari sudut masyarakat peribumi, perkembangan nasionalisme boleh diklasifikasikan kepada dua bentuk, iaitu gerakan radikal bersenjata dan sederhana. Gerakan yang dijalankan melalui pertubuhan dan desakan media massa. Pengkelasan ini hanya untuk memudahkan pengkaji-pengkaji menerokai perkembangan nasionalisme di tanah Melayu. Gerakan nasionalisme bersenjata. Perkembangan semangat nasionalisme di Malaysia boleh dikatakan bermula apabila orang Melaka menentang kuasa-kuasa asing seperti Portugis, Belanda yang cuba menjajah mereka. Antara sebab utama masyarakat tempatan, terutamanya orang Melayu, melancarkan pemberontakan terhadap penjajah Inggeris adalah faktor sosioekonomi, agama dan adat resam, kuasa kepimpinan. Kewujudan rasa tidak puas hati di kalangan pemimpin dan penduduk tempatan. Sambungan tajuk gerakan nasionalisme bersenjata. Penguasaan British terhadap tanah Melayu telah menyebabkan wujud perubahan sosioekonomi dalam masyarakat tempatan, khususnya kaum Melayu. Sebagai contoh, soal pengutipan cukai. Pihak penjajah British mengambil alih kuasa pemungutan cukai dan turut mengenakan beberapa cukai yang lain. Penguasaan British turut dilihat sebagai cabaran terhadap kewibawaan pembesar-pembesar Melayu sebagai pemimpin tradisi tanah Melayu, sehingga tercetusnya usaha dan percubaan untuk membebaskan diri dari cengkaman British. Antara percubaan tersebut ialah pada tahun 1789 percubaan Sultan Kedah untuk menduduki kembali Pulau Pinang. Pada tahun 1895 pemberontakan Dol Said di Naning. Pada tahun 1875 pembunuhan J.W.W. Birch, manakala pada tahun 1895 pemberontakan Datuk Bahaman di Pahang. Tahun 1915 pemberontakan Tok Janggut di Pasir Putih. Tahun 1928 penentangan yang dilancarkan oleh Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu.
Kebanyakan pergerakan menentang British pada masa itu lebih merupakan gerakan-gerakan kecil dan bersifat gerakan tani. Peasant Movement. Nanning, pentadbiran Dol Said. Penentangan masyarakat tempatan terhadap British bermula akibat tindakan British disifatkan sebagai cuba bercampur tangan dalam urusan pentadbiran Nanning. British cuba menghalang penghulu Dol Said menyelesaikan kes-kes jenayah di Nanning dan undang-undang yang dilaksanakan ke atas Melaka dijalankan di Nanning telah menimbulkan kemarahan penduduk tempatan Melayu. Dol Said telah melancarkan pemberontakan terhadap British selama 2 tahun, iaitu bermula pada 1831 sehingga 1833. Dol Said telah dikalahkan oleh tentera British dan menyerah diri pada 4 Februari 1833. Perang Tok Janggut, Kelantan. Penentangan Tok Janggut bersama pengikut-pengikutnya bertindak membakar pejabat daerah, kebun-kebun dan kediaman pegawai-pegawai British. Bagi menumpaskan penentangan ini, penasihat British Kelantan telah meminta bantuan pasukan polis dari Singapura dan bantuan polis tambahan. Peristiwa ini dikenali sebagai Perang Tok Janggut. Beliau kemudiannya telah dibunuh oleh British dan mayatnya diarak dari Pasir Putih ke Kota Baru serta digantung di Padang Merdeka. Tindakan British ini adalah bagi memberikan pengajaran kepada orang Melayu supaya tidak menentang British. Kejadian ini dilihat sebagai satu penghinaan besar yang telah dilakukan oleh British terhadap umat Islam. Gerakan-gerakan nasionalisme awal dalam bentuk bersenjata berlaku hampir di negeri-negeri Tanah Melayu dan Sabah yang bermotifkan kepada menghalau penjajah dan mengembalikan nilai-nilai murni dalam kehidupan serta menegakkan kedaulatan kemerdekaan negara. Gerakan nasionalisme bersenjata peringkat awal hampir kesemuanya gagal. Ini kerana tidak wujud jaringan yang kukuh di kalangan penduduk Tanah Melayu. Gerakan hanya berbentuk setempat dan bergerak secara kecil-kecilan sebagai gerakan tani. Kegagalan penyatuan semangat kebangsaan penduduk Tanah Melayu pada akhir tahun 1890-an dan awal tahun 1900 menyebabkan tidak wujud semangat kekitaan di kalangan mereka. Menurut J.M. Gulick, penduduk Tanah Melayu yang tinggal di negeri berlainan masing-masing mempunyai perasaan benci-membenci dan curiga-mencurigai antara satu sama lain. Tajuk seterusnya perbincangan saya di bawah bab 4 adalah semangat nasionalisme bukan bersenjata. Semangat kebangsaan yang digerakkan oleh tokoh-tokoh intelektual tempatan yang berusaha membawa perubahan pemikiran dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan oleh para tokoh pada masa tersebut adalah secara ilmuwan, iaitu menggunakan media massa, madrasah-madrasah, juga sekolah-sekolah dan pusat-pusat pengajian. Perkembangan pertubuhan-pertubuhan yang mempunyai kaitan langsung dengan kaum-kaum bukan Melayu, khususnya Cina dan India. Golongan agama. Kesedaran nasionalisme Melayu moden di Tanah Melayu mempunyai hubungan yang rapat dengan gerakan pembaharuan ataupun Islah Islam yang sedang berkembang di Asia Barat. Gerakan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Said Jamaluddin Al-Afghani, Sheikh Muhammad Abduh dan Rashid Ridha.
Idea pembaharuan mereka banyak dimuatkan dalam media massa seperti majalah-majalah yang diterbitkan oleh mereka, seperti Al-Manar dan Al-Wurwatuk Wutak. Sambungan tajuk tadi, golongan agama yang melibatkan Perkumpulan Pemuda Indonesia Melaya ataupun nama singkatan Perpindo. Kerjasama yang diwujudkan antara pelajar dari kedua-kedua buah negara ini didorong oleh persamaan yang wujud dalam sejarah negara dan perjuangan bangsa Melayu di tanah Melayu dan Indonesia. Persamaan dari segi rumpun bangsa, agama dan bahasa serta keturunan juga telah mengeratkan hubungan sesama pelajar. Sambungan tajuk nasionalisme di kalangan golongan agama. Idea reformasi Islah yang dipelopori oleh Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, Haji Abbas Muhammad Taha dan Syed Sheikh Al-Hadi. Pusat pergerakan mereka ialah di Singapura, Pulau Pinang dan beberapa tempat lagi. Mereka bertugas sebagai guru agama, mubalik, pengarang dan juga peniaga. Mereka telah menggunakan media massa sebagai alat untuk mengkritik bangsa Melayu yang masih mengamalkan adat-adat lama. Majalah yang diterbitkan oleh mereka ialah Majalah Al-Iman tahun 1906, Hal-Ikhwan 1926 di Singapura, Darah Zaman 1925 di Pulau Pinang, Saudara 1928 di Pulau Pinang. Golongan reformasi, kaum muda versus kaum tua. Kaum tua merupakan pemimpin pendapat bagi masyarakat Melayu pada masa tersebut. Kaum muda dilihat sebagai golongan anti-establishment dan membawakan gerakan pembaharuan Islam. Kaum muda telah menjadikan madrasah-madrasah sebagai pusat kegiatan mereka, manakala kaum tua telah menjadikan pondok sebagai institusi mereka. Golongan reformasi Islam terdiri daripada golongan yang tidak puas hati dengan keadaan masyarakat Islam pada masa itu. Sambungan tajuk gerakan nasionalisme golongan agama melibatkan madrasah. Sekolah pondok tradisional kebanyakannya menumpukan perhatian kepada pembelajaran dan pengajaran, iaitu penghafalan dan pengucapan. Pertubuhan Melayu Muslim yang mengasaskan lebih banyak sekolah-sekolah moden yang dikenali sebagai madrasah. Kurikulum madrasah, bahasa Inggeris, asas matematik, mantik ataupun logik serta mata pelajaran ekonomi dan perdagangan. Haji Wan Mahmud bin Haji Wan Daud, iaitu salah seorang pengasas madrasah Muhammadiyah di Kota Baru, telah menulis buku Siasah Perniagaan 1929. Tajuk seterusnya perbincangan saya di bawah Pak 4 adalah nasionalisme di kalangan golongan menengah Melayu. Maktab Perguruan Sultan Idris 1922, institusi induk dalam melahirkan pemikir-pemikir Melayu. Tokoh-tokoh lepasan MPSI seperti Harun Amiruddin Rashid, Abdul Hadi Husin, Ibrahim Yaakob, Abdul Ghaffar Bahbar, Senu Abdul Rahman, Said Nasir,
Pak Sako, Buyung Aidil dan ramai lagi. Majalah-majalah dan buku-buku terbitan Indonesia menjadi bahan bacaan utama mereka. MPSI pada masa itu berada di bawah pentadbiran pengetua O.T. Daszak, seorang pegawai British. Beliau berminat dan cenderung, iaitu O.T. Daszak, terhadap kebudayaan dan bahasa Melayu. Beliau juga sangat menyedari tentang kemunduran yang dialami oleh masyarakat Melayu. Ini telah menyebabkan timbul simpati oleh O.T. Daszak terhadap cabaran-cabaran yang dilalui oleh masyarakat Melayu. Seterusnya, pada Ogos 1939, Persatuan Melayu telah mengadakan Kongres Melayu di Kuala Lumpur dan telah melahirkan sebuah Persatuan Melayu yang bersifat kebangsaan, iaitu Persatuan Melayu se-Malaysia. KMM telah berkembang dengan begitu pesat dan banyak cawangannya ditubuhkan di seluruh tanah Melayu dalam tempoh 2 tahun. KMM telah diharamkan oleh pihak British pada tahun 1940. Pemimpin utama KMM seperti Ibrahim Yaakob dan 150 ahli KMM yang lain telah ditangkap oleh British. Perbincangan saya bersambung di bawah bab 4. Nasionalisme di kalangan golongan bangsawan Melayu. MPSI, College Melayu Kuala Kangsar, telah ditubuhkan. Maktab ini dibina khusus bagi menempatkan anak-anak pembesar-pembesar Melayu di tanah Melayu sebagai sebuah pusat untuk memberikan latihan kepada anak-anak golongan bangsawan Melayu yang berjaya dalam pelajaran bagi mengisi jawatan-jawatan penting dalam pentadbiran British. Tahun 1926, Kesatuan Melayu Singapura (KMS) ditubuhkan yang agak bersifat politik oleh Yunus Abdullah, bertujuan membimbing masyarakat Melayu Singapura untuk memajukan diri dalam lapangan politik, ekonomi, pendidikan dan kemasyarakatan. Sambungan tajuk Nasionalisme Golongan Bangsawan. Pada tahun 1935, Kesatuan Melayu Selangor ditubuhkan dan diikuti oleh negeri-negeri lain. Pada tahun 1939, Persatuan Sahabat Pena yang bersifat kebangsaan telah menganjurkan satu kongres di Singapura bagi mengumpulkan seluruh tenaga politik Melayu pada ketika itu. Perbincangan saya seterusnya di bawah bab 4 nasionalisme melibatkan tajuk Perkembangan Nasionalisme pada zaman pendudukan Jepun. Pada tahun 1942 hingga 1945, pendudukan Jepun telah meninggalkan banyak kesan ke atas kehidupan masyarakat di tanah Melayu. Faktor utama, Jepun yang telah memberikan peluang kepada anak-anak Melayu menceburi dalam bidang pentadbiran. Kemenangan Jepun Perang Pasifik menjatuhkan imej British sebagai sebuah kuasa besar. Ahli-ahli KMM yang telah ditahan oleh British telah dibebaskan. Ibrahim Yaakob kemudiannya telah dilantik sebagai ketua KMM. Konsep Melayu Raya iaitu cuba menggabungkan tanah Melayu dengan Indonesia menimbulkan kebimbangan Jepun. Sambungan tajuk Perkembangan Nasionalisme pada zaman pendudukan Jepun.
Konsep Melayu Raya iaitu cuba menggabungkan tanah Melayu dengan Indonesia yang diperjuangkan oleh KMM juga telah menimbulkan kebimbangan pihak Jepun, memandangkan kepada tuntutan penggabungan dan kemerdekaan tanah Melayu dengan Indonesia begitu kuat dan mengetahui hubungan KMM dengan Malayan People Anti-Japanese Army ataupun MPAJA. Jepun telah bertindak mengharamkan KMM. Tindakan ini sangat mengecewakan pejuang-pejuang Melayu yang selama ini kagum dengan menyokong Jepun. Ia juga sebenarnya telah menampakkan niat Jepun yang sebenarnya bahawa mereka tidak jujur terhadap orang-orang Melayu yang menyokong mereka selama ini. Pejuang Melayu pada masa itu juga mula sedar bahawa mereka tersilap langkah kerana menyokong Jepun. Perkembangan semangat kebangsaan di kalangan kaum Cina dan India lebih tertumpu kepada suasana politik di tanah asal mereka, masyarakat Cina. Masyarakat Cina, perkembangan fahaman komunis di negara Cina telah turut mencorakkan arah semangat kebangsaan mereka. Perkembangan politik masyarakat Cina memperlihatkan minat mereka terhadap fahaman komunis semakin meluas. Peristiwa darurat 1948 merupakan titik tolak penting dalam perkembangan politik masyarakat Cina di tanah Melayu. Peristiwa itu dan perkembangan ideologi komunis di tanah Melayu berkait secara langsung dengan soal perkauman. Bagi mengatasi masalah ini, Jawatan Kuasa Perhubungan Kaum telah ditubuhkan bagi mengalihkan tumpuan dan sokongan masyarakat Cina terhadap PKM, iaitu Parti Komunis Malaya yang disifatkan sebagai Parti Orang Cina. British telah menggalakkan pemimpin-pemimpin Cina menubuhkan parti politik Cina yang sah. Pada bulan Februari 1949, Malayan Chinese Association MCA telah ditubuhkan dan diketuai oleh Tan Cheng Lock. MCA merupakan sebuah parti alternatif bagi orang Cina bagi mengurangkan sokongan masyarakat ini terhadap Parti Komunis Malaya. Manakala bagi pihak orang Cina pula, ia satu saluran bagi mengemukakan tuntutan dan kepentingan mereka terhadap British. Bagi masyarakat India pula, pola perkembangan semangat nasionalisme mereka juga mirip kepada perkembangan semangat nasionalisme orang-orang Cina, iaitu mengikut arus dan pergerakan politik di negara asal mereka, iaitu India. Gerakan-gerakan dan perjuangan menuntut kemerdekaan oleh pemimpin-pemimpin mereka seperti Mahatma Gandhi telah banyak mempengaruhi pemikiran masyarakat India di tanah Melayu, terutamanya mereka yang agak berpelajaran. Semasa pendudukan Jepun di tanah Melayu, mereka telah menubuhkan Indian National Army ataupun INA, hasil daripada pakatan dan kerjasama Jepun dengan Subhas Chandra Bose. Pihak Jepun telah mengeksploitasi dan memperalatkan pemimpin-pemimpin India untuk bekerjasama dengan mereka. Subhas Chandra Bose, iaitu pemimpin kaum India di tanah Melayu, telah melaungkan slogan kebebasan untuk semua, terutama kepada buruh-buruh yang tertindas, dan menekankan bahawa tujuan utama gerakan INA adalah untuk membebaskan India daripada penjajahan British. Beliau mencadangkan pemakaian slogan kata Chalo Delhi, pergi ke Delhi, untuk menaikkan semangat nasionalisme di kalangan buruh India. Bagi mencapai matlamat perjuangan, INA dengan kerjasama Indian Independence League telah membentuk kerajaan sementara
Di samping itu, sukarelawan INA telah mencapai jumlah 16,000 orang. Beberapa usaha lain juga diadakan seperti penubuhan pasukan tentera wanita India iaitu The Rani of Jhansi. Setelah tamat Perang Dunia Kedua, kaum India terus memperjuangkan kepentingan politik mereka selari dengan perkembangan politik di India yang sedang menuntut kemerdekaan dari British. Perjuangan mereka di tanah Melayu antara lain bermatlamatkan kemenangan bagi perjuangan kebangsaan di India dan menjaga kepentingan masyarakat India di tanah Melayu. Di samping itu, mereka juga turut bersama-sama memperjuangkan kepentingan politik dengan kaum-kaum lain di negara ini bagi memantapkan lagi perjuangan mereka serta sokongan dan dorongan daripada pemimpin-pemimpin di India sendiri. Pada bulan Ogos 1949, Kongres India Tanah Melayu atau Malayan Indian Congress MIC telah ditubuhkan. John A. TV telah dilantik sebagai yang dipertua Kongres yang pertama ini. Tajuk seterusnya perbincangan saya di bawah bab 4, nasionalisme, adalah penubuhan Parti Pertubuhan Melayu Bersatu, iaitu UMNO. Apabila British kembali memerintah tanah Melayu, apabila tamat Perang Dunia Kedua, penyatuan seluruh orang Melayu dalam semangat kebangsaan buat pertama kalinya telah terbentuk berikutan dengan langkah British mengemukakan cadangan Malayan Union pada tahun 1945. Walaupun orang Melayu menentang Malayan Union sejak dari awal lagi, namun pada peringkat permulaannya, usaha mereka tidak begitu padu. Sehubungan itu, beberapa pandangan telah dikemukakan dalam akhbar-akhbar supaya masyarakat Melayu bergabung tenaga agar penentangan tersebut lebih berkesan. Pada 1 Mac 1946, satu persidangan bagi Pertubuhan Melayu telah diadakan di Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru. Persidangan yang berlangsung selama 3 hari ini dihadiri oleh semua persatuan di tanah air, termasuklah persatuan orang asli. Wakil-wakil persatuan ke persidangan ini akhirnya bersetuju menggabungkan semua persatuan ke dalam satu badan induk yang dinamakan sebagai Kongres Melayu Semalaya yang dipengerusikan oleh Dato' On bin Jaafar. Kongres ini juga telah mengambil kata putus untuk menubuhkan sebuah parti politik Melayu. Maka pada 11 Mei 1946, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau ringkasannya Pekembar telah ditubuhkan. Ia dikenali sebagai UMNO, iaitu ringkasan daripada terjemahan pertubuhan tersebut dalam bahasa Inggeris, iaitu United Malays National Organisation. Seterusnya, saya membawa kesimpulan perbincangan saya bab 4, nasionalisme. Secara keseluruhannya, semangat nasionalisme di tanah Melayu agak perlahan berbanding dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Ini kerana keadaan penduduk di negara ini yang pelbagai bangsa, agama dan adat resam. Faktor tersebut telah menyebabkan proses pembentukan dan penyatuan kesedaran politik lambat berlaku. Dinamakan nasionalisme di negara kita bergerak ke arah yang lebih mantap
dan tersusun berikutan dengan wujudnya badan politik seperti KMM yang mempunyai jaringan yang agak kuat dengan pergerakan nasionalisme luar negeri. Walaupun KMM telah mendapat sokongan yang agak besar daripada kalangan cerdik pandai Melayu, namun parti ini tidak mampu bertahan lama akibat tekanan yang diberikan oleh pihak berkuasa British. Perkembangan nasionalisme di negara kita memperlihatkan UMNO telah berjaya menyatukan orang Melayu dan terus kekal berpanjangan hasil daripada bentuk perjuangan mereka yang lebih sederhana dan sedia bekerjasama dengan Inggeris dan parti-parti bukan Melayu. Secara umum, dapat disimpulkan bahawa nasionalisme merupakan satu proses yang perlu dilalui oleh setiap bangsa dalam usaha untuk membentuk dan dilalui oleh setiap bangsa dalam usaha untuk membentuk dan memperkukuhkan identiti mereka sebagai sebuah negara dan bangsa yang bebas merdeka. Perkara ini perlu dihayati untuk membolehkan kita menghargai segala pengorbanan generasi terdahulu. Kita kini mungkin telah bahagia, tetapi kita sering lupa bagaimanakah segala kebahagiaan yang kita nikmati hari ini bermula. Sekian, terima kasih. Malaysia prihatin.